Kira kita orang tengah baca-baca tu, ramai yang macam dekat belakang berborak-borak. Tanah malam. Tengah malam. Tentu lepas isyak dia kira dah settle semua tu dekat pukul 10. Tiba-tiba man, tiba-tiba suara seorang perempuan mengilai man. Semua dengar. Semua dengar. Membuktikan semua orang dengar man, orang yang berborak-borak tadi tu terus senyap. Jadi malam tu memang aku dengar jelas bunyi budak menangis dari rumah aku ke rumah Mak Dewi. Memang dia nangis macam macam tu tau. Anda sedang mendengar Beranjak Podcast on Spotify. Host number 1 Aiman Milau. Aku bebe. Alang Oja. Ada modal. Kasih cai. Eh, You are listening to Beranjak Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. let's go. Selamat datang and welcome back to Beranjak Podcast. Ada modal. Benda tu. Hari ni Dia kalau tu tak ada mood tau. Sial lah. dia tengah ambil mood tu. Oh, okay, teruskan. So hari ni kini anda bersama dengan Sial lah. Beranjak Horor. Woi, kepak sial. Patut dia beria dah buat. Jangan skip iklan. Itu je mana-mana yang kita orang dapat. Kau support sikit, jangan skip iklan. Dah, jom. Side effect. Pada malam ni, pada hari ni kita akan bercerita kisah seram yang korang hantar dekat Wadah Beranjai. So korang kalau ada cerita seram lagi, korang boleh hantar lagi dekat Wadah Beranjai, link dekat bawah. So kita mulakan cerita. Episod kali ni Pipi akan menceritakan kisah seram ini. Mari kita mulakan. Kita mulakan dengan serius Betul lah. dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beranjai seram. Cerita ini dikongsikan oleh Kamaria James Bond modus operandi. Pak Menakan Medulah. Okey. Nama dia memang lah. Selamat malam Berancai and Berancai cerita. Waalaikumsalam. Selamat malam. What's up Maji? Makcik. Let's go mengaji. Okey, pertama sekali, thank you lah sebab korang baca story aku yang pasal Bukit Ampang. Ya. Oh, dia ni tak boleh nak serius lah. Tak apa, kita baca je. Kau kena serius kan Bi? Itu, Aku kena serius kan lah. itu cabaran untuk kau. Pertama sekali, thank you lah sebab baca story aku pasal Bukit Ampang. Too much appreciated. Seram! Aduh. Walaupun aku dah submit hampir 2 bulan, semoga korang maju jaya. Always terkenal di seluruh pelosok Nusantara. Pasal Ikhwan di Putrajaya, siapakah dia Buya? Okay, let's go for the next film. Oh, banyak agak kisah seram ni Okay, kisah ni berlaku sewaktu aku di bangku sekolah juga. Tapi itulah, pasal di bangku sekolah sedangkan kita duduk sekolah pun duduk kat kerusi bukan bangku kan. Lawak terlihat. Seram lawak dia ni. Itulah seram. Bergemang. Mengemang. Anyway, waktu aku form 4, aku cuti sekolah melawat atuk dan tidur di terataknya di Damansara Damai. Sebuah apartmen di Damansara Damai, apartmen mana satu aku tak boleh nak expose. Nanti orang buat paranormal pula kat situ, pisang. Damansara Damai ni dekat mana senang cerita popular case adik arwah Zayan Ryan itu hari. Okey, nak dijadikan cerita pada malam berlaku kejadian ini. Macam biasa, aku ulang balik ayat sama aku pakai. Ianya masih segar dalam ingatan aku. Aku, sepupu aku, abang aku senang cerita geng-geng lelaki lah. Semua masuk tidur dekat hall yang yang perempuan semua masuk bilik. Sekitar jam 3 pagi. Yes, betul, 3 pagi. 3 pagi lebih ya. Aku tengok phone aku. Masa time tu aku terjaga tidur sebab apa? Bukan sebab nak terkencing. Bukan sebab kena kencing. Bukan juga sebab orang kejut, akan tetapi aku dikejutkan dengan suara tangisan yang sayup-sayup. Holy shit! Holy! Is this for the real, bro? Uish. Dia cakap macam tu. Ui, geri. Sial lah. Lama dia fikir dulu tak. Teruskan.
Aduh, ay. Kalau bisa aku ceritain, pasti kalian gak percaya. Okey, sekejap lah Tangisan dia tu guys, suara perempuan. Suara perempuan yang macam menangis terasa-asa. Akan tetapi sayu-sayu je tangisan. Confirm aku dengar dekat luar hall tu. Sebab depan tu semak samun, hutan. Juga kata hotel-hotel di situ ada satu tangki air kat situ, memang pot dia lah. Senang cerita. So rezeki aku dapat dengar malam tu. Sayu-sayu kedengaran. Aku dengar tangisan tu agak dekat guys. Ada pepatah pernah mengatakan kalau dia dekat, benda tu bermakna dia jauh dari kau. Kau dengar jauh bermakna dia dekat. Macam tu lah. Of course aku berdebar-debar. Sebab aku toleh kiri kanan, abang dengan sepupu aku dah tidur mati. Harap betul. So aku pun decide untuk telekup telinga aku pakai bantal peluk dan tidur. Esok pagi aku bangun, aku tanya dia orang. Seorang pun tak dengar. Okey, sambung. Cerita ni ada kesinambungannya. Bermakna apa yang aku dengar is real. Okey, kesinambungan dia adalah beberapa bulan selepas itu, sepupu perempuan aku dan makcik aku lepak dalam bilik atuk aku. Bilik tu betul-betul depan hall. Oh ya, makcik aku dan sepupu aku ni memang tinggal sekali dengan atuk aku. Nak dijadikan cerita. Dia orang lepak king dalam bilik tu, borak-borak kosong. Biasalah gegel kan. Tiba-tiba tak payah tunggu pagi geng. Jam 11 malam dia orang dengar tangisan yang sama aku dengar. Sepupu aku agak panik jugalah. Penyudah dia orang pasang ayat kerusi sampai pagi dia orang tidur. Dia orang kata benda tu berhenti nangis around pukul 3 hingga 4 pagi juga. Lagi ekstrim berterusan. Dah lah guys. Pendapat korang kalau korang dengar nangis-nangis ni, adakah roh tidak aman ataupun lapar perhatian? Mungkinkah ada multiverse yang wujud di alam sebalik mata? Doctor Strange. Apa pun, alam ni bukan kita yang huni. Banyak lagi rahsia Allah yang kita tak tahu. Jadi kita dapat dengar tu pun dah consider rezeki jugalah. Tapi itulah seram guys tangisan dia. Apa benda orang nangis malam-malam buta, sayu-sayu pula tu. Okey, sekian sajalah cerita kali ni. Aku dapat simpulkan dengan tajuknya yang berjudul A Beach Lady Gaga Credit at Night During my school holiday at my atuk house in Damansara Damai. Mengapakah kau ajak aku pergi Pawagam sedangkan rumah aku ada video? Thank you guys. Apa ni? Dah habis dah? Woi, jangan tahu tengok ya. Subscribe lah brother. Jom sambung. Cerita kita dengar tadi daripada kiriman Kamaria Hamidullah Ibu kata operator. So basically cerita dia mendengar suara tangisan. Tapi sebelum kita teruskan, aku nak sampaikan satu lah pada kawan sahabat kita yang hantar beradab rancai ni. Kadang-kadang lawak tu dia adalah kelebihan. Betul. Bukan semua orang dapat melawak. Betul. Jadi bila terlalu try hard, hati-hati. Aku tak kelakar. Lawak anda terlalu seram. Sebab kita nak serius tadi. Itulah pasal. Penat aku letak sound effect. Tahu pun. Aku berarti dia dah. Tapi sebenarnya kalau kita macam dia tanya lah, apa pendapat korang tentang tangisan? Tangisan ni kalau aku dengar lah contoh aku tak pernah dengar lagi. Tapi kalau tiba-tiba malam aku tengah tengok TV semua orang tiba-tiba terdengar lah kan. Mungkin aku buat tak tahu. Dengar suara. Ataupun aku cari, aku tak tahu lah, ikut mood dia tu. Dia tengok mood lah, mood seram ke mood Kalau berani? mood tengah naik bulan vote, mungkin aku buat tak tahu tidur. Oh, naik vote. Ui, kalau datang naik dia long. Aku naik. Aku sup lah. Masuk aku zoom kau. Aku berdezap lah sial. Tapi kalau ceritakan bab tangisan, aku ada satu pengalaman yang tangisan juga. Okey. Tapi dia bukan tangisan, dia lebih pada mengilai. Dia punya mengilai tu dia macam gelak, tapi ada sedih tau. lah. Waktu tu benda tu terjadi dekat kubur di kampung aku lah. Okey. Yang gelak kita seram tu. So waktu ni ada kematian yang terjadi dekat kampung aku. So jenazah pun terpaksa ditanam Bunyi pintu. waktu malam. Jadi ketika tu kami dengan orang-orang kampung semua seperti biasa kita gali kubur dan sedia untuk tunggu jenazah sampai. So dalam waktu pukul 9 lebih macam tu jenazah sampai. So kita orang pun buat macam biasa lah.
Dengan ahli keluarga semua datang, kita tanamlah arwah. Waktu kita dah settle tanam tu man, tak ada apa-apa masalah terjadi. Waktu terjadi tu masa kita tengah baca talqin. Aku lidah tebal. So bukan aku seorang je dengar benda tu. Kira kita orang tengah baca-baca tu, ramai yang macam dekat belakang berborak-borak. Tanam malam. Tengah malam, tentu lepas isyak kira dah settle semua tu dekat pukul 10 lah. Tiba-tiba man, suara seorang perempuan mengilai man. Semua dengar. Semua dengar. Membuktikan semua orang dengar man, orang yang berborak-borak tadi tu terus senyap. Jadi semua pandang sesama sendiri macam, kau dengar? Kat mana ni? Kubur kampung kita. Kenapa aku tak ada? Itu kau belajar man. Oh. Itulah kisahku. Weh, tapi seram benda ni. Dia nak kau tidur malam seorang. Betul. Kat rumah tak ada orang. Dengar bunyi tu. Tapi aku pernah pengalaman jugalah. Masa aku accident last yang dengan Ajuit tu. Okay. Tu aku tidur kat ruang tamu. Lingkungan aku biasalah, kita lelaki kan tidur pukul 3 pagi 4 pagi main phone, WhatsApp lah apalah kan. Jadi malam tu aku tidur memang lewat. Kebetulan aku pula katil aku dia letak kat tepi tingkap. Jangan tegur. Jadi malam tu memang aku dengar jelas bunyi budak menangis dari rumah aku ke rumah Mak Dewi. Memang dia nangis macam macam tu tau. Tapi ada juga macam bapak aku cakap, bunyi musang pandan macam tu Macam juga. tu ya betul. Bunyi dia macam budak merengek. Betul. Ada orang cakap. Cuma aku syak, aku pun orang kata bersangka baik mungkin bunyi musang pandan lah kan, sebab dia berjalan ke arah rumah Mak Dewi tu. Okay, faham. Tapi Tapi bunyi masa tu tu memang- bulu roma kau naik. Memang bulu kota. Bulu kau naik. Dia berdesuk lah man. Tapi kalau nak cerita bab dengar suara-suara ni, bagi aku dia terlalu banyak benda terjadi. Aku kalau setakat dengar suara aku banyak dengar. Macam banyak possibilities ke apa? Boleh kira lebih senang dengar daripada nampak. Betul. Oh, Aku banyak kali dengar bunyi-bunyi macam ni lah. Tapi aku nampak tak pernah lagi. betul. Nampak yang dekat Ampang tu aku nampak sekali. Itu pun tak betul-betul menyerupai depan-depan. Tak ada lintas lah. Aku tak pernah yang pound pun aku tak pernah. Tapi ada pernah kisah lagi berlaku dekat hospital Ampang. Benda ni terjadi di area emergency. Waktu tu aku tunggu. Tu bunyi dalam tu ke bukan? Teruskan dong. Kalau korang tahu dekat hospital Ampang ni, dia emergency dia sebelah dia bahagian apa, PCA ke apa, yang untuk perempuan bersalin. Betul. Yang sebelah dia adalah ruangan jenazah, bilik mayat. So bilik mayat tu, dia ada satu lift, orang panggil dekat situ lift kotor tau. Lift kotor tu memang hanya digunakan untuk cleaner bawa sampah ataupun bawa mayat pergi ke bilik mayat. Tapi disebabkan aku duduk terlalu lama dekat situ, so aku rapat dengan nurse tu. Jadi kita orang memang dah terbiasa guna lift kotor tu. So pada suatu hari tu, aku pun nak turun guna lift tu, kira aku nak terus pergi ke motor aku. Motor aku tak parking tempat biasa, aku parking tempat staff tu. So aku pun pergi. Lepas aku turun tu man, dia ada satu hallway dia untuk pergi ke parking tu. Lampu tiba-tiba pop pop pop. Lepas aku dengar perempuan. Macam mana aku nak buat suara takut tak seram man. Tapi bunyi dia nyaring man. Dia mengilai lah. Mengilai. Tapi dia bukan mengilai yang macam dalam drama. Bukan. Lepas tu, apa kau buat? Aku punya karakter aku jenis bila nampak man, aku jenis akan stop. Sebab aku terkejut. Aku macam tu terkejut. Aku macam diam kejap. Aku macam biar betul ni aku dengar ni. Aku pun buat bodoh. Aku pergi kat motor aku cepat-cepat. Aku bakar kok, aku caw lah. Pergi kedai mamak. Kira tapi dalam situasi tu bagi aku selamat lah. Aku punya perjalanan nak ke motor tu tak jauh sangat. Kalau tak aku rasa seluar aku basah. Sebab hallway dia panjang tu Bi. Panjang lah. Memang Yang dekat X-ray ke?
X-ray tu belakang dia. Oh. Jadi kawasan tu memang orang biasa tak akan lalu situ. Memang pekerja Staff cleaner dia. dia, stok dia semua simpan kat situ. Jadi memang kalau apa-apa jadi kat aku tu, ngeri kat situ. Dia kalau macam kita dengar bunyi ni, kita nak kena baca apa-apa. Tak tahu pada aku apa yang kerja. Abaikan. Sebab bunyi tu sekali dua je kan. Dia bukan jenis Kalau berterusan. aku lah, jenis aku kalau aku dengar terlalu dekat. Memang orang kata kalau dia dekat, dia bunyi dekat, dia benda tu jauh. Ada yang kata macam tu lah, orang tu kata kan. Tapi kalau aku dah terlalu dekat, macam terlalu kuat, biasa aku akan start lah baca ayat kursi ke apa-apa yang kita tahu lah kan. Sebab bunyi ni kadang-kadang seram juga. Seram. Tapi kalau korang contoh tiba-tiba dekat satu tempat, korang dengar satu suara yang korang rasa macam seram ni, ada cara untuk hilangkan seram. Kau buka lagu Siti Nurhaliza. Oh, tapi kalau kau salah buka lagu tu, jadi makin seram tu. Oh, kena pula kau bayangkan lah. Kau nak hilangkan takut kau. So kau pun planning playkan lagu. Dan last lagu yang kau play tu, yang keluar adalah suara perempuan tu juga. Uish, ngeri long. Satu tu loh, waktu kau terplay lagu yang kau sering perhatiku sambil belai rambutmu. Hoi. Ataupun lagu ni, sial, lagu loh. bagi aku, lagu OST paling seram kan, lagu cerita Pengabdi Setan. Yang tu memang tak tentu lagu hantu tau. Lagu yang aku nyanyi tadi tu memang ada kisah dia loh. Oh ya? Yeah? Serius, kau google lagu tu. Orang kata lagu tu kau jangan dengar dalam tandas. Susah dengar. Ha. Ini bukan topik tai. Betul loh, kau boleh research balik benda. Oh, yeah. Ada cerita pasal lagu tu. Lagu tu pun pasal orang meninggal kat atas lagu. Bahaya juga. Bahaya. Kau pernah tak dalam kereta, kau tengah berjalan, tiba-tiba dia buka segmen hantu? Pernah? Itu sial loh. Sekarang ada lagi radio Ada lagi. hantu itu. Seram malam. Memang ada lah bunyi tu. Cuba buat buka kat sini. Tak apa kita. Tapi ni pernah jadi kat aku lah. Masa tu balik malam aku buka radio dekat TV, dekat kereta yang buka radio. Tiba-tiba radio tu dia tengah buka lagu Korea teman. Tiba-tiba dia tukar lagu seram. Aku tengah bawa tu tiba, hantu, mana hantu, ada hantu, mana-mana. Memang budak lalu. So itulah kisah seram daripada Cikisah. kita punya Listener. listener. Isna. Abang Kamarang, kalau korang ada cerita nak share lagi pasal cerita seram ni, kita boleh cuba baca lagi. Kita boleh improve, kurangkan gelak-gelak. Tapi sebab cerita tadi tu dia banyak bergurau. Kalau cerita seram tu seram tu lah tadi. Time kita nak serius, Sebab dia ada tang. bergurau. Kalau cerita ni, kalau ada lagi contact lah cerita share. Betul. Kalau boleh lagi seram lah. Sebab kita orang pun dah praktis cara penyampaian. Kita tengah cuba. Sebab kita nampak pipi lebih tahu cara cerita kan. So kita bagi dia baca. Cuma untuk listener kalau nak kongsikan cerita-cerita seram dengan kami, pastikan tiada bahasa-bahasa Inggeris lah. Sebab pipi punya lidah mungkin akan terbelit lah. Saya buat appreciate. Tadi dia appreciate. Aku tak tahu apa dia cakap. So kami mengalu-alukan cerita-cerita seram daripada anda. Aku teringin panggil brother yang apa? Yang ukur tanah kan. Aku ada DM Facebook dia, tapi dia tak baca. Bukan tak baca. Aku tak tahu lah dia tak ada messenger apa kan. Sebab cerita tu memang sangat menarik. Tu, siapa ada nak kongsi cerita seram yang depan punya cerita, boleh. Kalau kau sudi datang ke Ulu Langat untuk kongsikan kisah kau, pastikan betul-betul seram lah. Macam abang apa? Yang cerita kubur apa hantu Jepun tu. Abang Apik Pit Chok dia pun dah lama tak kongsi cerita. Bukan Pipi Shock, kubur Jepun Kolam Jepun. Ya. Dia pun kata ada cerita yang lain juga nak kongsi tu. Cuma aku risau kalau kita panggil orang, lepas tu kita gelak-gelak. Tak, kau okey. Okey. Dengan kau punya lagu tadi memang ngam lah. Aku takut aku tekan kau dah. Dia mula-mula kan, dia tang.
aku akan keluar. Segmen tu aku akan Tak boleh, tak boleh. apa Mana lah boleh. kau ni? Kita kena sama-sama tu. Mana boleh. So kalau korang ada cadangan macam mana nak bagi benda ni lagi seram, Betul. korang boleh share kat komen. Sebab kita akan baca, improve semua benda-benda tu. Tapi kau ingat dulu ada rancangan seram kan dekat NTV7 Seekers ke? Sikas. Cik apa dia seorang dia punya kepala tu apa? Cikgu Sikas apa? Kaha. Itu Oh, itu cerita Kapla. apa. Sekarang mana tu dia buat nyali ke apa? Dia buat cari-cari. Oh, Yang lukis-lukis pun ada. macam yang titik bukti lah. Titik bukti. Tapi aku rasa kita kena teruskan segmen-segmen macam ni. Betul. Sebab kalau kau tengok dekat TikTok pun yang mendominasi adalah geng-geng paranormal. Betul. Jadi kita akan bawakan cerita-cerita yang lebih seram untuk akan datang. Mungkin kita akan buat sesi paranormal sekali lah. Jangan, anak aku kecil lagi. Sama lah, kita semua anak kecil. Ada cerita seram lagi tak, Ben? Kau boleh share? Tak ada. Tak ada, seorang kamariah je sekarang. Okay. So korang macam biasa lah, jangan lupa like, subscribe and share. Ya. Kata-kata bijak tadi ni, Be. Hidup jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang kalau hidup. Betul. Seram. Tak ada modal. Cute banget.